Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat banyak pun lagi kasih tentang, dan insyaAllah saya akan teruskan ke Ustaz untuk menyambung lagi permasalahan ataupun pasal yang seterusnya, pasal Ustaz yang sambungan daripada pagi tadi. InsyaAllah teruskan kepada Ustaz Syakir untuk meneruskan pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa khususan ila hadrati al-imam al-muhaqqiq al-habrul humam Syihabuddin Ahmad bin al-Imad Ibn Yusuf al-Masri al-Faksi, Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, wa Syekhul Islam Alamal Ulama Ul A'lam Al-Humam Al-Muhaqqiq wal Imam Al-Mudaqqik Alamatul Yaman wa Mufkharatu Zaman Syekhul Masyayikhina Jamaluddin Abi Sulaiman As-Said Muhammad bin Abdul Rahman bin Hasan bin Husin Ibni Abdul Bari Al-Ahdal. Syai'ul ilahillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalaman ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Baik, terima kasih kepada tuan pengurusi majlis, kepada semua hadirin yang masih lagi setia mengikut pengajian ini. Jadi kita tak nak melengahkan masa, kita terus kepada masalah yang ke-16. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, masalah ke-17. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyangnya mengikut kaul yang sahih. Dan jika terdahulu artinya sebelum, dengan takbir imamnya, tidak sah sembahyangnya dengan tiada khilaf. Maksudnya dia buat dulu, dia takbir dulu, tak ada kerja. Dia nak sangat jadi imam agaknya tak dapat-dapat. Dia takbir dulu baru imam takbir. Itu memang tak ada khilaf di kalangan ulama bahawa tiada sah. Ada pun kita baca balik atas tadi, dia kata apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyangnya mengikut kaul yang sahih. Apa makna dia? Maknanya ada kaul yang dhaif. Sahih lawan dia dhaif. Mana ada kaul yang sahih, ada kaul yang dhaif mengatakan sah. Kaul yang sahih kata tak sah. Maknanya berlaku khilaf juga di situ. Okey. Tapi yang sahihnya kata tak sah. Ada pun kalau makmum tu takbir dulu, lepas tu baru imam takbir, itu tak ada khilaf. Tak ada ulama kata rasa boleh ni. Tak ada. Semua ulama sepakat memang tak sah tu. Nak sah macam mana dia takbir dulu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbara fakabbiru." Ini dalil dia. Ini dalil jadi menyebabkan kaul tadi jadi pegangannya kuat sahih. Kerana Nabi kata idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka hendaklah kamu turut bertakbir. Maka tu fa tu makna fatakik. Maknanya selepas. Selepas apabila imam takbir, selepas tu baru kamu takbir. Artinya macam tu. Selesai. 18. Makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Okay, tajuk ni beza dengan takbiratul ihram kerana hukumnya berbeza. Takbiratul ihram lain. Kalau serentak tak sah terus, ikut kaul yang sahih. Adapun kalau rukuk, sujud dan juga rukun-rukun yang lain serentak dengan imam, maka hukumnya sah tetapi makruh. Uraiannya, apabila makmum serentak mengerjakan rukuk atau sujud atau lainnya daripada kedua-duanya dari rukun-rukun fi'li, yang ni nak kena dobit sikit.
Yang dikatakan makruh itu ialah apabila serentak rukun-rukun fi'li. Dalam sembahyang ada rukun yang lain kan selain rukun fi'li. Apa dia? Rukun qauli. Jadi kalau serentak rukun qauli tak ada masalah. Yang tu tidak mendatangkan makruh. Contohnya imam baca Fatihah, kita pun serentak baca Fatihah, atau kita dulu baca Fatihah daripada imam baca Fatihah, tak membatalkan sembahyang dan tak ada istilahnya makruh ke dan sebagainya. Tapi kalau perbuatan rukun fi'li itu serentak, maka hukumnya makruh. Dengan imam, dia kata tidaklah batal sembahyang itu, hanya makruh jua. Tak batal sembahyang, tapi makruh. Perbuatan itu kerana sabda Nabi SAW, "Idza raka'a farka'u." Artinya apabila imam rukuk, hendaklah kamu rukuk. Selesai. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan sembahyang, tidaklah hasil baginya fadilat berjemaah. Baik. Bila dia serentak buat perbuatan rukun fi'li yang melainkan takbiratul ihram seperti rukuk dan sebagainya, dia buat serentak dengan imam, maka hukumnya itu sembahyangnya sah tetapi makruh. Kemudian pula ditambah pula tidaklah hasil baginya fadilat berjemaah. Mana pahala berjemaah tak dapat. Seperti mana berkata Imam Rafi'i dan Ibnu Rif'ah kerana ia menyalahi imam. Dan kias atas yang tersebut, jika sama makmum dengan imam masa qiyam, tidaklah hasil fadilat berjemaah kerana melakukan perkara makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam dan sekurang-kurangnya tumit makmum terbelakang sedikit daripada tumit imam. Ni nak cerita kedudukan. Kalau dia berdiri sama parah, kaki tumit dia tu sama parah dengan imam, maka hilanglah hasil fadilat berjemaah tu, tak jadi fadilat berjemaah. Dia tak dapat pahala berjemaah. Okay? Jadi tumit makmum kena belakang sedikit daripada tumit imam. Selesai. 18. Senang. 19. Hukum makmum salam serentak dengan imam. Jika tadi mula-mula takbir, yang kedua rukun-rukun lain, yang ketiga ni salam lah. Apa cerita? Jika makmum memberi salam serentak dengan imam, maka masalah ini ada dua wajah. Dua wajah maknanya dua pendapat. Di dalam beberapa buah kitab ulama Khurasan, okay, dia yang dikatakan dua pendapat ni, zaman dulu dipanggil satu pendapat Ashabul Khurasan, satu lagi pendapat Ashabul Basrah. Jadi itu yang maksud dua pendapat tu. Jadi pendapat daripada Ashabul Khurasan, dan wajah yang terlebih asah. Asah ni bila sebut asah, ada tiga perkara yang kita kena faham. Pertama, asah tu maknanya khilaf, maknanya berlaku khilaf di situ. Yang kedua, khilafnya kuat, maksudnya dua-dua sahih, dua pendapat tu sahih, tetapi mana yang lebih sahih, itu sebut asah. Berbeza dengan pendapat sahih, lawannya dhaif. Tapi kalau asah, lawannya muqabil asah, maknanya dua-dua sahih tapi ada yang lebih sahih. Itu. Kerana pendapat yang asah itu terlebih sahih daripada pendapat yang sahih satu lagi. Macam tu. Dia faham tak? Baik. Jadi dia kata wajah yang terlebih asah daripada kedua-duanya ialah tidak batal sembahyangnya. Okey, jadi dua-dua hujah kuat. Maknanya dua-dua hujah tu mana? Satu hujah kata tak batal sembahyang pun kuat, hujah kata batal sembahyang pun kuat. Tapi lagi kuat hujah yang kata tak batal sembahyangnya dengan sebab salamnya serentak dengan imam. Bersalahan jika serentaknya pada takbiratul ihram. Berbeza, maksud bersalahan sini berbeza pendapatnya daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram serentak memanglah tidak sah, tapi kalau serentak salam sah. Tapi ada masalah lain lah. Dia kata sini, maka sembahyangnya tidak sah mengikut qaul yang sahih, iaitu takbiratul ihram tadi tu. Dan jika sekiranya kita berkata tidak batal tetapi luput fadilah berjemaah kerana menyalahi imam. Yang ni balik kepada salam tadi. Jadi kalau kita berpegang bahawa memberi salam serentak dengan imam itu tidak batal, tetapi walaupun begitu luput fadilah berjemaah, tak ada pahala berjemaah. Selesai. 20. Hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Ini hati-hati tengok. Apabila makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufaraqah,
Apabila makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufarakah, maka hendaklah ditilik jika perbuatannya itu dengan sebab uzur, tidaklah batal sembahyangnya. Dan di antara uzur itu imam memanjangkan sangat bacaannya. Maksudnya dalam sembahyang tu dia niat mufarakah. Dia niat mufarakah masa dalam tahiyat. Jadi dia niat mufarakah, lepas tu dia bagi salam. Okey, apa hukumnya? Baik. Kalau dengan sebab uzur, tidaklah batal sembahyangnya. Okey. Dan di antara uzur itu apa dia? Apa tu uzur yang dimaksudkan? Imam memanjangkan sangat bacaannya, baca lama sangat. Kawan tu nak terkencing dah tak tahan dah. Jadi boleh dia niat mufarakah dan kemudian dia bagi salam sebelum imam bagi salam. Padahal imam tak habis lagi. Atau juga imam meninggalkan sunat-sunat yang dikehendaki dengan sahaja. Dengan sahaja maknanya dengan sengaja. Sunat-sunat yang dikehendaki di sini ialah sunat abad, seperti tasyahud awal dan kunut, atau bacaan surah dan sebagainya. Jadi dengan sebab imam ni meninggalkan benda-benda sunat ni tadi, dia pun tak naklah dengan imam, dia pun niat mufarakah, kemudian dia salam, memberi salam dulu sebab dia dah mufarakah dah. Kan? Jadi dia sembahyang sendiri dah lah. Lepas tu itu tak batal sembahyang. Dan jika ia berbuat dengan tidak sebab uzur. Tadi sebab uzur yang tadilah kita sebut. Antaranya uzur itu kerana memanjangkan bacaan, imam baca panjang, atau meninggal perkara-perkara sunat yang disuruh, yakni sunat abad. Tetapi kalau dia mufarakah dan dia memberi salam dengan tidak sebab uzur, maka ada dua pendapat, seperti mana juga mufarakah tanpa uzur, maka lebih mana? Dan jika berbuat dengan tidak sebab uzur, maka ada dua pendapat. Seperti mana juga mufarakah tanpa uzur, maka lebih asah, lebih sahih daripada keduanya, tidak batal sembahyangnya. Okey. Kalau dia mufarakah tanpa uzur, tak batal sembahyangnya. Ini pendapat yang lebih asah, lebih sahih. Dan jika ia makmum tidak berniat mufarakah, tapi yang kedua ni pula dia tak niat mufarakah. Yang tadi dia niat mufarakah walau tanpa uzur, ni pendapat yang asah, tidak batal sembahyang. Yang kedua ni dia ni tak niat mufarakah dan memberi salam, sedangkan ia mengetahui dan sedar bahawa ia mengikuti imam. Dia tahu dia sembahyang sebagai makmum, lepas tu dia tak niat mufarakah, lepas tu dia bagi salam, maka batallah sembahyangnya sama sekali. Sebab apa? Kesalahan di sini sebab apa? Sebab dia tidak niat mufarakah. Bila tak niat mufarakah, maka maknanya dia masih terikat dengan imam. Lepas tu pergi pandai-pandai bagi salam. Mana boleh? Batal lah. Maka batallah sembahyangnya sama sekali. Kerana melakukan dua perbuatan haram. Haram lah tu perbuatan itu, makna perbuatan haram di sini berdosa. Salah satunya mendahulukan imamnya dengan satu rukun. Pertama sekali dia dah mendahului imam, itu satu dosa dia. Apa mendahului imam dalam bab apa ni? Dalam bab salam. Imam tak bagi salam lagi, dia dah bagi salam. Jadi situ yang menyebabkan dia jadi haram, berdosa. Dan yang kedua, memutuskan ikutan imam tanpa niat mufarakah. Itu kesalahan kedua dia. Sebab tu dua kali haram, mana dua kali dosa. Dia putuskan dia dengan imam tanpa niat mufarakah, satu kesalahan. Okay? Dan kedua-duanya adalah haram hukumnya. Dan sesungguhnya telah dijelaskan demikian di dalam Kitabul Kifayah pada bab Salatul Jumu'ah. Maka berkata pengarangnya, sesungguhnya makmum apabila menyertai serentak ia memberi salam dengan imam, maka adalah hukumnya samalah dengan hukum orang mufarakah dengan imam tanpa uzur dan tidak berniat mufarakah, dan iaitulah batallah sembahyangnya. Dan jika ia berniat mufarakah, maka hukumnya seperti mana huraian yang telah lalu sebutnya, di antara yang uzur dan yang tidaknya. Baik. Jadi dia nak cakap di sini, orang yang bagi salam serentak dengan imam yang tidak berniat mufarakah, maka batallah sembahyangnya. Tapi kalau dia memberi salam serentak dengan imam ataupun dia mendahului imam pada salamnya yang tidak yang dengan niat mufarakah, maka tidak batal sembahyang. Jelas?
telah menjazam menetapkan oleh Syekh Al-Qamuli di dalam Kitabul Jawahir pada sifat sembahyang bahawa makmum apabila salam ia sebelum memulai imam salamnya, nescaya batallah sembahyangnya jika ia tidak berniat mufarakah. Tadilah diulang benda sama. Nak tahqiqkan sekali lagi. Dan jika ia niatnya, maka padanya khilaf pada mufarakah tanpa uzur. Tapi kalau dia niat mufarakah, maka itu ada khilaf. Itu yang disebut sebagai mufarakah tanpa uzur. Khilafnya yang tadi kita sebut. Boleh ya? 21. Dia masalah ni makin lama makin berat, makin lama makin susah. Jadi inilah tengok betul-betul. Hukum makmum masbuk bangun sebelum imam memberi salam. Okey, baik. Sekarang kita dah mula nak masuk cerita tentang masbuk-masbuk ni. Jadi kena ingat apa makna masbuk? Makna masbuk orang yang tak ada masa atau tak sempat membaca Fatihah. Dia tak semestinya walau imam dah habis baca Fatihah automatik dia jadi masbuk. Tak semestinya. Kalau imam tu baca panjang surah Ali Imran, campur pula Al-Maidah lepas tu. Jadi kalau imam baca macam tu, dia masuk waktu tu dan dia sempat nak baca Fatihah. Sempat, maka dia bukan masbuk lah. Boleh faham tak? Masbuk ni orang tu masuk lambat, dia tak takbir sama imam, dia masuk lambat dan lambat dia tu menyebabkan dia tak sempat habis baca Fatihahnya. Barulah dikatakan orang itu dikira sebagai masbuk. Okay, baik. Sekarang cerita dia ni, kes dia. Hukum makmum masbuk bangun sebelum imam memberi salam. Nak ceritanya imam duduk tahiyat akhir, tapi imam tak bagi salam lagi, makmum tu tak sabar sangat, dia nak sambung rakaat dia lagi. Dia pun pergi bangun. Apa jadi? Apabila makmum yang masbuk bangun kepada qiyam kerana menyempurnakan barang yang tertinggal daripada perbuatan sembahyangnya sebelum imam memberi salam tanpa niat mufarakah, ni tanpa niat mufarakah, nescaya batallah sembahyangnya. Okey? Jadi maknanya bila dia kata tanpa niat mufarakah nescaya batal sembahyangnya, jadi makna tersiratnya di situ kalau dengan niat mufarakah tak batal sembahyangnya. Tapi akibat dia luput fadilat berjemaah. Gitulah. Demikianlah bandingannya, batallah sembahyang sunat mutlak seseorang yang bangun kepada qiyam kerana menambah rakaatnya tanpa berniat hendak menambahnya. Ini dia buat contoh lain. Contoh sembahyang solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak paling kurang rakaat 2. Okey, dia pun sembahyang 2 rakaat. Kemudian bila dah sampai rakaat yang kedua, dia niat dalam hati dia nak sambung lagi 2 rakaat. Boleh tanpa tahiyat akhir. Jadi dia pun pasang niat, tambah lagi 2 lah. Dia pun bangun, maka dah jadi 4 rakaat. Lepas tu hujung 4 tu pula dia niat nak tambah lagi lah, jadi 6. Walau tak buat lagi rakaat tahiyat akhir, hujung sekali sampai 20 rakaat, satu salam saja pun boleh bagi solat sunat mutlak. Okay? Tapi kalau dia tak niat, dia kata sini, demikianlah bandingan batal sembahyang sunat mutlak seseorang yang bangun kepada qiyam kerana orang tanpa berniat hendak menambahnya. Jadi dia dia solat sunat mutlak, dia niat 2 rakaat. Tapi bila rakaat kedua tu dia tak niat pun nak pergi tambah lagi, tapi dia pergi bangun batal. Itu maksud dia bagi solat sunat mutlak. Itu. Selesai nak? 22. Wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan sembahyangnya. Okey, ni nak cerita tentang ittiba', yakni mengikut imam. Ketahuilah bahawa keadaan makmum serta imam berputar ia di antara muwafaqah dan musabaqah dan musawaqah. Jadi ini satu ni bukan satu permasalahan sebenarnya, ini satu ilmu. Dia nak terang pada kita, bila ada imam dan makmum, bererti kita akan membicarakan tentang muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Apa benda 3 ni? Dia akan terang. Dan erti musabaqah dulu nak. Dan erti musabaqah itu ialah mendahului makmum di atas perbuatan imamnya. Maknanya makmum buat dulu sebelum imam buat. Itu bahasa Arab dia dipanggil musabaqah. Dan erti musawaqah pula, musawaqah ialah menyertai serentak perbuatan atau perkataan makmum dengan perbuatan dan perkataan imamnya. Okey, kalau perbuatan ataupun perkataan dibuat serentak dengan imam dan makmum, maka itu namanya perbuatan atau perkataan itu namanya musawaqah. Musawaqah artinya serentak. Kalau musabaqah artinya makmum ke depan dulu. Okey?
Manakala erti muwafaqah pula ialah mendahului gerak perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum atas gerak perbuatan imam. Jadi yang muwafaqah ni yang betul. Imam buat dulu baru makmum buat. Itu namanya muwafaqah. Okey. Dan hendaklah makmum mengikuti imam dengan sekira-kira mendapati ia makmum akan imam pada rukun itu. Maksudnya sini kita makmum wajib kena ikut imam. Bila imam buat, kita kena buat. Imam buat tu, kita kena buat tu. Jangan jauh. Jangan tinggal jauh dengan imam. Itu maksud dia. Dan inilah makna perkataan Kitabul Minhaj. Wajib makmum mengikuti imam pada segala perbuatan sembahyang dengan bahawa mentakhirkan gerakan makmum dengan gerakan imamnya, seperti mana perbuatan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata inilah cara sahabat-sahabat Nabi sembahyang di belakang Nabi. Macam mana? Nabi buat, habis Nabi buat, baru mereka buat. Jadi dia follow, ikut gitu. Itulah namanya muwafaqah. Ialah mereka tidak turun membongkok belakang mereka kerana sujud, sehingga mereka melihat Rasulullah SAW masuk sujud. Dan demikianlah pada rukun-rukun yang lain. Maknanya sahabat tengok bila Nabi dah sempurna sujud, baru sahabat turun sujud. Jangan terlampau nak terkejar-kejar. Pastikan imam habis buat, baru kita buat. Itu cara muwafaqah yang betul. Selesai. Ini dia bahagian penerangan lah. 23. Huraian hukum muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Kemudian dia memperjelaskan lagi. Orang yang sembahyang berjemaah tidak simpang, maksudnya tidak lari. Tidak lari ia daripada 3 bahagian ini. Bila sebut dia sembahyang jemaah, mesti perbicaraannya muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Maka musabaqah itu iaitu mendahului gerak. Dia terang sekali lagi. Sembahyang makmum atas gerak sembahyang imam. Dan musawaqah iaitu serentak gerak sembahyang makmum dengan gerak sembahyang imam. Manakala muwafaqah iaitu gerak perbuatan sembahyang imam mendahului gerak perbuatan sembahyang makmum dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum dengan gerak imamnya dengan sekira-kiranya makmum sempat mendapati rukun yang mana imam lakukan itu, seperti yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW ketika mereka sembahyang di belakang Rasulullah SAW. Ini dia terang balik macam atas balik dia. Cuma ni apa yang nak tambah sikit. Sebab itulah kitab ni disebut fi ahkamil ma'mumi wal imam, menunjukkan bahawa kitab ni perlu dipelajari oleh makmum dan juga imam. Imam pun kena belajar. Sebab apa? Sebab bila jadi imam, jangan terlampau cepat. Takut nanti makmum tadilah dia tergopoh-gapar, jadi nak cepat-cepat. Jadi sebab tu imam bila dia jadi imam dalam sembahyang, dia kena baca yang paling afdal, sunat akmal bacaan tasbih. Maksudnya bacaan 3 dan jangan baca laju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau dia buat macam tu, makmum akan boleh follow. Tapi kalau dia baca sekali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar, makmum kelang kabut kat belakang. Jadi masalah. Kalau sembahyang seorang lain. Kita sembahyang seorang, kita seorang aja. Sebab tu kadang-kadang kalau kita perasan, ada orang tu, kita perhati dia dari jauh, dia sembahyang seorang, kita nampak pergerakan dia cepat. Bila kita duduk je belakang dia, kita jadikan dia imam, maka dah jadi jemaah, tiba-tiba pergerakan dia dah jadi slow. Maknanya dia faham tu. Bila dia jadi imam, dia tak boleh laju sebab akan menyusahkan makmum di belakang. Kalau dia sembahyang seorang, tak apa, dia jalan sendiri. Faham? Itu pentingnya. Dan 3 bahagian itu ada di antaranya haram dan membatalkan sembahyang hukumnya. Daripada 3-3 ni, muwafaqah, musawaqah dan musawaqah ni, kadang-kadang hukumnya haram. Makna haram di sini berdosa, dan kadang-kadang dia boleh membatalkan sembahyang. Okey, baik. Seperti mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun. Contoh dia buat kata makmum lebih ke depan daripada imam 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li macam mana? Imam tak habis lagi baca masa berdiri, imam masih lagi berdiri. Dia dah rukuk, dia dah lebih 1 rukun, tak batal lagi. Kemudian dia iktidal, masih ni tak batal lagi. Dia turun je ke nak sujud, gerak je kepala dia nak ke arah sujud, batal. Sebab dia sudah lebih 2 rukun fi'li daripada imam.
Begitu juga kalau imam ke depan 2 rukun fi'li daripada makmum pun boleh menyebabkan batal. Okey, baik. Seperti mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun. Perbuatan yang nak sebut tadi tu batal dan juga haram. Dosa dah lah dosa dapat. Dosa 2 pula tu. Sebab bila dia dah lebih pada imam 1 rukun dah 1 dosa. 2 rukun 2 dosa. Kemudian batal pula kalau dah lebih daripada 2 tu. Dan di antara haram hukumnya tetapi tidak batal. Yang ni yang kedua pula. Haram berdosa tapi tak batal sembahyang. Contoh apa? Seperti mendahului ia akan imam dengan 1 rukun yang bukan takbiratul ihram. Tadilah dia mendahului imam 1 rukun. Maknanya imam belum rukuk, dia sudah rukuk. Jadi lebih imam 1 rukun, sembahyang batal tak? Tak batal tetapi berdosa. Tu dia kata tak batal tapi berdosa. Kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram memang batal. Kalau serentak lah macam kita kupas tadi dah. Dan salam dengan syarat ia tidak berniat putuskan kedua ikutin imam. Begitu juga dengan salam. Salam serentak dengan imam, hukumnya haram dan membatalkan sembahyang kalau tidak niat putus, tidak niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah maka tak batal sembahyang. Tetapi berdosa tak berdosa tengok atas sebab apa dia niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqahnya itu kerana uzur, dimaaf. Kalau tanpa uzur, tak dimaaf. Boleh menyebabkan jadi berdosa. Itu. Tidak berniat putuskan kedua ikutan imam. Dan ia masih tunggu di tempatnya. Okey, baik. Dengan syarat kalau kita terlebih daripada imam, kita tunggu di tempat kita tu. Jangan patah balik, duduk kat situ. Tentu dah terlajak ke rukuk. Tak rukuk lagi. Duduk kat rukuk tu lama sikit. Tunggu imam. Imam pula buat lambat. Lama cepat sikit. Kan? Duduk kat situ. Ni potong imam. Seperti mendahului ia dengan rukuk selepas ia membaca Fatihah. Nampak ni dia kata. Dia pergi rukuk dulu lepas baca Fatihah. Atau dengan sujud selepas ia iktidal. Lepas Fatihah sujud dulu. Dia ingat imam tak baca kunut kot subuh, dia pun pergi sujud. Alah, imam baca kunut pula. Ingatkan imam tak erti baca kunut. Dan tetapi luput ia pahala jemaah, tetapi menyebabkan pahala jemaah tak dapat. Sembahyang sah, tapi dia kena tunggu kat situ. Dan di antaranya makruh. Ada juga yang kata makruh. Dan luput ia pahala jemaah. Ini yang ketiga. Makruh hukumnya tak berdosa, tapi makruh. Dan luput pahala jemaah, iaitulah disebutkan masawaqah tu, musawaqah. Musawaqah artinya serentak. Jadi kalau perbuatannya serentak dengan perbuatan imam, taklah berdosa tetapi makruh dan tak dapat pahala jemaah. Batal pahala jemaah yang 27 atau 25 tu dengan perbuatan imam. Baik. Dan di antaranya sunat hukumnya dan dapat fadilat jemaah dengan sempurna, iaitu 27 atau 25 darjat, dan iaitu kaifiat sembahyang jemaah yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, iaitu yang mana? Yang muwafaqah. Yang muwafaqah perfect. Imam buat baru dia buat, itu akan dapat 25 atau 27. Selesai. Berkenaan dengan muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Terus 24. Wajib makmum mendahului imam. Baik. Tadi dia kupah makmum tak boleh potong imam. Tiba-tiba sampai kat masa 24 ni wajib makmum potong imam. Ada masalah istimewa di sini. Macam mana jadi? Kadang-kadang dia kata wajib bagi makmum. Makna wajib di sini kalau makmum tak potong imam, makmum batal. Okey? Jadi makmum mesti potong imam. Itu makna wajib di sini. Wajib bagi makmum mendahului imam, iaitu seperti masalah apabila imam duduk bukan pada tempatnya. Imam yang salah. Imam duduk bukan pada tempatnya. Contoh apa? Seperti ia duduk pada rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga. Kerana apa? Rakaat pertama ada tak tahiyat awal? Tak ada. Rakaat ketiga? Tak ada. Imam pergi duduk, lupa. Kerana membaca tahiyat awal, imam pergi duduk situ. Maka wajiblah makmum mendahuluinya. Maksud potong dia, iaitu terus berdiri dan menunggu imam dalam keadaan berdiri. Dalam diri tu tegurlah imam. Mana Allah? Hui,
Oh, satu weh. Kan. Jangan buat sungguh lagi yang ni diikut ni. Tak, jangan buat macam tu. Itu batal lah. Nak ceritanya dia tunggu dalam keadaan berdiri. Dan jika ia duduk serta imam, kalau dia duduk, nescaya batallah sembahyangnya. Nya siapa? Nya makmum. Imam tak batal. Punca yang buat salah imam, yang batal makmum. Ada muka. Ada lah. Sebab apa imam tak batal? Sebab imam lupa tak batalkan sembahyang. Imam tak sengaja, dia ingat, dia yakin dah itu masuk tu dah tak masuk tahiyat awal dah. Rupanya baru rakaat pertama. Kan? Yang makmum dia ingat, lepas tu dia pergi duduk ingat dengan imam tu apa? Jadi makmum batal. Imam tak batal. Jadi patutnya makmum buat apa? Patutnya dia berdiri terus dan tunggu imam dalam berdiri tu. Gitu. Dan disunatkan bagi makmum bahawa bertasbih. Okey, faham sini nak? Apa nama? Take note situ. Disunatkan, bukan diwajibkan. Maksudnya bila imam silap, tak wajib kita kena tegur. Hukumnya sunat. Faham? Kenapa sunat? Nanti kita nak tengok bahagian dia. Bahawa bertasbih. Sunat dia bertasbih. Bertasbih artinya membaca tasbih untuk menyedarkan imam supaya ia kiam berdiri. Okey, dia tengok nota kaki di bawah tu. Dia kata membaca subhanallah dengan qasad zikir. Maknanya dengan niat berzikir. Pada tiap-tiap kali tasbih ini bagi makmum lelaki. Kalau lelaki niat zikir sebut subhanallah. Dan jika makmum perempuan disunatkan tepuk tapak tangan kanan atas belakang tangan yang kiri. Tepukan hendaklah sekali atau 2 kali, dan jika berturut-turut 3 kali batal semayangnya. Kalau ni cerita perempuan dulu. Sekali, bukan itu yang tidur. ada benda kat mulut. Sekali, tapi kadang-kadang sekali ni imam tak dengar. Jadi kita buat, bukan kita lah, dia yang perempuan lah. Dia buat 2 kali. Macam tu. 2 kali tak batal sembahyang. Sebab pergerakan dikira naik turun 1. Bukan ni 1 2 tak. 1 naik turun 1. Naik turun baru 2. Tapi kalau dia buat tu dah lebih. Ataupun 3 kali. Tu 3 kali dah lebih. Batal. Okey? Tak dengar juga. Itu lagi batal lah. Itu perempuan lah, perempuan. Kalau lelaki, jangan tepuk lelaki. Lelaki sebut subhanallah, tapi syarat dengan qasad zikir. Masa nak mengaji dengan Ustaz Salman pun, Ustaz Salman cakap macam tu. Kalau dia tak niat zikir, batal sembahyang. Kalau dia niat nak tegur imam, imam silap, subhanallah, maknanya dia nak cakap dengan imam, batal. Ataupun macam pagi subuh tadi, imam kita lupa ayat suratul sajadah, dia lupa. Tu kita tegur dia. Kita kena niat yang kita tegur tu, kita sebut tu, kita niat kita baca Quran dengan lafaz yang kuat. Kalau kita niat nak tegur imam atau tolong imam, maka kita sudah dikira bercakap dengan imam, batal sembahyang. Lepas tu nak tegur pun kena ada ilmu. Sebab tu dia kata tadi sunat hukumnya. Maknanya apa maksud sunat situ? Orang yang nak tegur, orang tu kena tahu hukum dia. Kalau dia jahil, maka tak disunatkan dia tegur. Sebab boleh menyebabkan solat dia batal. Imam tak batal, orang lain tak batal, dia batal. Jadi nak buat apa pun biar dengan ilmu. Jangan, hati-hati jaga. Badan adalah kupasan panjang sikit. Aku tak sempat pula. Orang tanya ulama, macam mana kita nak niat bahawa itu zikir, bukan tegur? Sebab mesti kita dalam hati kita fikir kita nak tegur dia, sebab dia silap. Macam mana nak buat benda dia tu? Pertama, jangan gopoh nak tegur. Tu yang pertama. Bagi peluang imam cari dulu. Kita tenang situ. Kemudian kita letakkan di hati kita, bukan kita nak tegur, tapi kita nak baca. Sama ada kita nak baca subhanallah tadi atau nak baca ayat Quran tadi. Jadi dengan selamba je kita baca. Contoh dia lupa iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita saja nak baca je. Baru dia datang rasa tu, bukan nak tegur. Faham? Sebab jaga, takut nanti boleh menyebabkan solat batal. Okey. 25.
makmum yang masbuk sebelum menghabiskan membaca Fatihah, imam tunduk rukuk. Makmum yang masbuk sebelum menghabiskan baca Fatihah, betul imam dah tunduk rukuk. Okey, apa nak buat? Okey, makmum tu masuk lambat. Mana masbuk apa? Dia baca Fatihah tak sempat. Nampak dia kata sebelum habiskan baca Fatihah, dia mana dia tak sempat. Imam dah rukuk. Apa nak buat? Apabila imam selesai membaca Fatihah dan rukuk ia sebelum sempurna makmum yang masbuk menghabiskan Fatihahnya, maka wajiblah makmum itu memutuskan, berhentikan bacaan Fatihahnya dan terus rukuk apabila imam rukuk. Dan masalah ini disebut masbuk dan di atasnya ditanggungkan oleh imam berdasarkan sabda Nabi SAW, man kana lahu imamun fakiraatul imami lahu kiraatun. Artinya barang siapa sembahyang berimam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya. Artinya imam menanggung Fatihahnya. Ini yang dikatakan imam tanggung Fatihah ni. Kita masuk masbuk, tapi syarat ni kat sini dia tak jelaskan. Dalam syarah ni disebut syarat dia tetap kena baca Fatihah sekadar yang dia mampu, bukan duduk diam. Kalau duduk diam nanti ada masalah belakang. Ada masalah dia leka atau lalai. Jadi masuk tu, kemudian bila masuk dah tahu dia masbuk, jangan baca yang sunat-sunat, terus ambil yang wajib sahaja. Maknanya tak baca doa iftitah apa semua. Terus masuk bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tiba imam Allahu akbar. Sampai maliki yaumiddin tu jangan teruskan, terus rukuk bersama imam. Sebab dia masbuk. Tapi kalau dia masuk senyap dulu. Itu ada masalah lepas ni. Ada masalah lepas ni. Dia cerita semua. Makmum lalai lah, leka lah, apalah. Memang ada pun. Bagi makmum yang masbuk ada dua hal keadaan. Okey. Hal yang pertama, makmum yang tidak ada masa langsung untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya, seperti seperti bertakbiratul ihram ia, maka imam terus rukuk. Ni lagilah. Dia Allahu akbar imam. Imam terus rukuk masa dia masuk takbir. Apa nak buat? Pada ketika imam sedang rukuk, dan pada hal ini, keadaan ini dan pada hal ini, keadaan ini tidaklah ia perlu membaca Fatihah tambah situ langsung. Bukan kita nak reka kitab ni sempurna nah, tapi nak bagi jelas. Jadi dia tak payah baca Fatihah langsung. Sebab apa? Masa tak ada dah. Madai dia terus rukuk je, sebab imam dah rukuk. Dia pun masuk dah waktu tu. Bahkan wajib ia terus mengikut imam di dalam rukuk. Tidak ada khilaf pada hal ini. Maknanya ulama semua sepakat bang. Hal yang kedua, makmum yang ada masa sedikit untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya. Dia masuk, dia dan lagi baca Fatihah. Ni cerita tadi tu. Dan pada hal ini disunatkan baginya ia memulakan membaca Fatihah. Dan apabila imamnya rukuk, maka wajiblah atasnya memutuskan berhentikan bacaan Fatihahnya dan terus rukuk bersama imamnya. Jadi dia kena baca Fatihah sekadar mana yang dia mampu baca. Sampailah imam rukuk, dia terus rukuk walau Fatihahnya tidak habis. Kerana apa? Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Dan jika ia tidak rukuk kerana menghabiskan Fatihah hingga imam bangun daripada rukuknya, nescaya batallah sembahyangnya. Dia degil, keras kepala, nak habiskan juga baca Fatihah. Imam pun angkat kepala. Tapi angkat kepala ni kadar mana? Dia ada sebut sini. Kadar ni nanti kot kat bab lain kot. Cuma cerita sikit. Kadarnya sekurang-kurang rukuk. Maksudnya imam dah rukuk, dia nak habiskan juga baca Fatihahnya. Bila imam naik separuh daripada nak berdiri tu, dah naik sini, dia tak turun lagi, batal. Faham? Batal. Sebab dia tak pergi turun ikut imam. Okey. Tapi ini untuk masbuk, bukan beza. Muafiq tak masuk lagi ni. Ini cerita tentang makmum yang masbuk. Okey. Nah, baik. Kemudian hingga imam bangun daripada rukuknya, nescaya batallah sembahyangnya. Mengikut satu pendapat. Ini satu pendapat. Dan yang muktamadnya, jika ia menyalahi imamnya, maka makruh hukumnya. Dan luput ia rakaat itu. Tapi ada satu lagi pendapat. Satu lagi pendapat. Dan satu lagi pendapat, iaitu sembahyangnya belum batal lagi, tetapi hukumnya makruh. Dan
rakaat itu tak dikira dan luput ia rakaat itu dan tidak batal sembahyang melainkan apabila imam mendahulunya 2 rukun fi'li dengan sempurna. Jadi dia masbuk, imam dah rukuk, dia tak ikut rukuk, dia nak habiskan juga baca Fatihahnya. Lepas tu imam dah naik iktidal. Belum batal lagi. Satu pendapat kata batal, satu lagi pendapat kata tak batal, tetapi rakaat itu tidak dikira. Tapi dia tak boleh rukuk. Nanti cerita ni dia berkait-kait dengan masalah lain. Dia tak boleh rukuk. Kalau dia rukuk batal. Maka bila imam dah iktidal, dia kena turunkan tangan terus masuk dalam imam masa iktidal. Maka dia terus ikut imam waktu iktidal. Dan rakaat itu tak terpakai. Maksud tak terpakai, nanti imam bagi salam, dia kena tambah rakaat yang dia tak dikira tadi tu. Boleh faham? Seolah-olah dia masuk dengan imam dalam iktidal. Maksudnya macam tu. Dan apabila imam mendahulunya 2 rukun fi'li. Tapi kalau dia biarkan lagi, imam dah iktidal pun dia biar, kemudian imam turun sujud, batal. Itu memang sepakat ulama. Sebab dia masbuk, tak ikut juga lagi. Imam turun sujud sebab dah lebih 2 rukun fi'li, batal. Baik. 26. Syarat-syarat bagi makmum masbuk membolehkan potong bacaan Fatihahnya serta dikira mendapat rakaatnya. Okey, baik. Ini cerita potong Fatihah tadi. Maknanya tak payah baca Fatihah. Jadi ada beberapa syarat nak tengok. Boleh tak boleh kita potong Fatihah kita? Dan dikira kita dapat rakaat tu. Macam mana nak tengok? Dibolehkan makmum masbuk memotongkan bacaan Fatihahnya serta mendapat ia rakaatnya itu dengan beberapa syarat. Ada syarat-syarat dia. Yang pertama, hendaklah makmum itu sempat bertamakninah di dalam rukuknya sebelum imam bangun daripada had sekurang-kurang rukuk. Ni yang Ana sebut tadi tu. Dia imam rukuk, dia pun rukuk. Itu perfect. Ataupun imam rukuk, dia tak rukuk lagi. Lepas tu bila dia turun, imam naik. Jadi masa dia rukuk tu, imam baru separuh. Itu dikira masuk, dapat. Dikira sah dan dapat rakaat. Sebab sekurang-kurang imam rukuk gini, separuh, 45 darjah. Tapi kalau dah lebih daripada itu, dikira tak dapat. Okey. Maka jika imam mula hendak bangun daripada had sehabis sempurna rukuk, sedangkan ia sempat bertamakninah pada ketika imam sedang bangun daripada rukuk sebelum ia tinggal daripada hadnya, maka makmum itu dikira mendapat rakaat. Itulah tadi Ana sebut tadi. Jadi walaupun imam dah angkat kepala, dia pun turun, kan? Tapi imam belum betul-betul berdiri lagi, baru separuh, dia dikira dapat rakaat. Dia dikira sempat juga tamakninah dengan imam. Maksudnya begitu. Dan jika syak ia, tapi kalau dia ragu-ragu, macam mana dia nak perasan, takkan masa semayang tengok, oh belum lagi naik. Takkan macam tu. Jadi kalau dia ragu-ragu, dapat ke tak dapat sebenarnya? Adakah ia sempat tamakninah serta imamnya sebelum ia bangun daripada had sekurang-kurang rukuk atau selepasnya? Maka mengikut kaul pendapat yang sahih, tidak dikira mendapat rakaat. Kalau dia ragu, dianggap tak dapat. Jadi bila tak dapat, kena tambah satu lagi lah nanti. Maka dengan ini wajiblah di atasnya tambahkan 1 rakaat selepas imam memberi salam. Dan hendaklah sujud sahwi mengikut pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Dan berkata Al-Qadi guru pada Imam Ghazali, tidak dituntut sujud sahwi. Itu beza pendapat anak murid dengan guru pula. Imam Ghazali kata sunat sujud sahwi, guru dia kata tidak sunat sujud sahwi. Itu tak ada masalah, itu khilaf je. Nak sujud sahwi pun tak apa, tak nak sujud sahwi pun tak apa. Sebab sujud sahwi pun hukumnya sunat je. Yang kedua, jangan, ini syarat-syarat tadi ya, syarat-syarat boleh potong Fatihah. Syarat kedua pula, janganlah ada imam itu berhadas kecil. Yang ni masalah pelik. Dengar betul-betul lah. Atau besar. Dan janganlah ada ia kafir. Imam tu kafir. Maka jika adalah imam itu berada salah seorang daripada mereka, mereka tu balik yang atas. Imam tu berhadas kecil, atau berhadas besar, atau dia kafir. Tidak boleh menanggung daripadanya. Maknanya imam tak boleh tanggung Fatihah makmum kalau imam tu macam kategori yang disebut tadi. Dan makmum itu tidak dikira mendapat rakaat. Dan makmum tak, rakaatnya itu tak dikira. Kerana imam tidak boleh menanggung bacaan Fatihah dirinya sendiri, maka bagaimanakah pula hendak menanggung bacaan Fatihah orang lain?
Maksudnya macam mana? Contoh, ni soal masbuk. Okay, dia masuk dengan imam tu, masuk Allahu Akbar, dia pun baca Fatihah tak habis. Imam rukuk, dia pun terus ikut rukuk. Sembahyanglah sampai habis. Lepas tu rupa-rupanya lepas habis-habis sembahyang baru imam teringat, Allah lupa mandi wajib tadi. Imam pun bagi tahu kat belakang, minta maaf ya, tadi saya lupa mandi wajib. Jemaah yang ikut imam daripada awal semua sah sembahyang. Jemaah yang masbuk tadi tidak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab sembahyang dia tadi tu Fatihahnya tak boleh ditanggung oleh imam. Maka dia kena sembahyang lain. Orang yang masbuk sahaja. Tapi kalau masa tu dia tengah sembahyang, masa tu imam umum, dia dalam sembahyang lagi kan, sebab dia masbuk, maka dia tambah rakaat lagi waktu tu. Dia tengah tambah. Kan? Contoh sembahyang subuh. Jadi dia naik lagi satu rakaat untuk lengkapkan dua. Dia dah dapat satu dengan imam tadi. Tiba-tiba imam umum, minta maaf nak, kan? Malam lupa. Imam tua dah lupa. Dia kata lupa. Dia tengah sembahyang tu dia dengar, lupa apa pula lah dia ni, kan? Dia kata lupa mandi wajib, maknanya tak sah lah tadi tu. Jadi makmum lain tak ada masalah. Tetapi yang jadi masbuk tadi, sebab bila dia rukuk, maknanya Fatihah ni ditanggung imam, sedangkan imam berhadas kecil atau berhadas besar atau kafir, maka imam tak boleh tanggung. Bila tak boleh tanggung, rakaat tu tak dikira. Jadi asal dia kena tambah satu, tak jadi satu, kena tambah dua. Tapi semayang dia tak batal, dia teruskan semayang sebab dia masih lagi dalam semayang. Yang kata tadi tu kena semayang lain sebab semayang dia dah habis. Bila dah habis kena semayang lain. Boleh faham? Kemudian ada tambahan sikit berkenaan dengan perkara ni. Perkara ni bila disebut yang hadas kecil, hadas besar, ini termasuk dalam perkara-perkara batin. Maksud perkara-perkara batin, perkara yang berlaku makmum tak nampak. Contoh hadas kecil, mana makmum nampak? Hadas besar pun makmum tak nampak. Kan? Jadi perkara-perkara yang macam ni, yang tak nampak ni, makmum yang lain sah semayangnya. Sah semayangnya, melainkan yang masbuk, yang macam Anda sebut tadi. Tetapi kalau kesalahan itu adalah kesalahan yang zahir, bukan batin. Contoh, ada najis yang zahir. Zahir tu maknanya di luar, boleh nampak dengan mata kepala, cuma makmum tak perasan. Contoh di kat tapak kaki ada tepek tai cicak ke apa ke, kan? Tapi makmum tak perasan. Habis-habis semayang baru imam bagi tahu lah ada tai cicak. Semua sekali kena semayang lagi. Itu beza dia. Jadi kalau kesalahan itu zahir, semua tak sah. Kalau kesalahan itu batin, imam je tak sah, yang lain sah. Imam tak sah dengan masbuk tak sah. Faham? Okey, boleh lah. Itu maksud dia. Kafir masuk dekat dalam yang zahir tadi. Walaupun kita tak nampak, sebab kafir ni boleh nampak. Walaupun kita tak nampak dia tu kafir, kan? Tapi bila dia bagi salam baru tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Lah, bila pula dia jadi imam ni? Yang tu memang masbuk tak masbuk habis semua. Lah, mak silap DAP pula dah dia kata. Semayang lain semua. Tu kafir. Ni masuk kat UTSM ni. Itu contoh je. Baik. Disyaratkan imam itu tidak lupa ia membaca Fatihah. Ni syarat lagi. Syarat kita boleh potong Fatihah kita. Kalau imam tu lupa baca Fatihah, mana imam tak boleh tanggung Fatihah masbuk. Tak boleh tanggung Fatihah masbuk sebab dia pun lupa baca Fatihah. Imam tu. Okey, seterusnya lagi, hendaklah rakaat yang makmum masbuk dapat itu ialah rakaat yang dikira bagi imam. Yang dikira bagi imam maksudnya rakaat dia betul, bukan rakaat kesilapan imam. Dan jika bangun, contoh dia buat sini. Dan jika bangun berdiri imam kepada rakaat yang kelima, maksudnya imam dah tersilap lah, dia pergi tambah rakaat yang kelima pada semayang 4 rakaat atau kepada rakaat yang keempat pada semayang maghrib dengan lupa, imam lupa, maka membaca ia dan rukuk. Kemudian makmum yang masbuk mengikutnya. Makmum tu pun tak tahu, dia masuk pergi ikut belakang imam tu. Padahal rakaat tu rakaat tak sah tu, sebab rakaat tambah.
Imam pun lupa, makmum pun tak perasan. Maka membaca ia dengan rukuk, kemudian makmum yang masbuk mengikutnya padahal ia mengetahui rakaat itu lebih. Okey, yang ni jika makmum tu tahu. Makmum tu tahu imam dah lebih rakaat, lepas tu dia ikut juga. Nescaya tidak sah ikutannya itu. Maknanya semayangnya tak sah. Ni kalau makmum tahu. Tetapi jika ia tidak mengetahui demikian, rakaat itu lebih, makna makmum lah. Makmum tak tahu rakaat tu lebih, nescaya sahlah ikutannya itu. Dia sabit macam batin tadi, sebab makmum tak tahu. Tetapi tidak dikira rakaat itu baginya. Maksudnya sini sembahyangnya sah, boleh teruskan, tak payah batal. Tetapi rakaat tu kena ganti balik. Rakaat tu tidak dikira. Sebab dia tak tahu. Contoh dia mula ikut habis malam, silap aku buat 5. Silap lah. Makmum tengah sembahyang tu, bengong. Dia geram dengan imam ni. Kan dia tak payah batal. Dia sembahyang dia terus, tetapi dia kena tambahlah rakaat ganti. Sebab rakaat tu tidak dikira. Okey, baik, macam tu. Tapi kalau dia tak tahu sampai kesudah, dimaaf. Dimaaf. Demikian juga jika rukuk seorang imam dan tamakninah ia padanya. Jika rukuk seorang imam, okey, imam rukuk dan tamakninah ia padanya, dan sebab itu bangun ia pula untuk beriktidal, kemudian teringat ia bahawasanya ia terlupa membaca tasbih di dalam rukuknya, maka kembali kepada rukuk semula. Okey, ni dia buat contoh lah, macam-macam contoh ni kalau fiqh ni. Tu kelakar fiqh ni. Dia dah, imam tu dah rukuk, patut iktidal. Imam ni maknanya ni imam jahil lah. Dia dah iktidal, lupa baca tasbih rukuk. Dia pun rukuk balik. Masa dia rukuk balik tu ada orang datang. Orang tu pun tak tahu. Orang tu ingat kan imam ni baru rukuk. Orang tu pun masuk masbuk tu. Dia kepada rukuk semula kerana ia sangka perbuatan itu harus baginya, sebab dia jahil. Kemudian datang makmum mengikutnya tanpa menyedari perbuatan imam itu dan bertamakninah. Makmum pun masuklah siap dengan tamakninah dengan imam pada rukuk yang tak betul tu. Ia sertanya pada rukuk, pada ini rukuk, maka sahlah ikutannya, tapi sama, tetapi tidak dikira rakaat itu baginya. Tapi kalau dia tak tahu sampai kesudah, dimaaf. Ni kalau dia tahu. Habis-habis semayang, imam tu cakap dengan dia. Dia tengah semayang ni, yang ikut apa, aku rukuk 2 kali kot tadi. Ni cerita dia. Okey, boleh nak? Okey, sikit lagi. 27. Makmum ada masa membaca Fatihah. Ni dengan betul-betul ni yang disebut tadi tu. Makmum ada masa baca Fatihah, tetapi ia seorang pembaca yang lambat dari semula jadi lagi. Maknanya dia memang jenis jenis kalau dalam tu dia kata gagap. Dia buat contoh gagap. Bismillah. Lambatlah nak habis tu kan. Dah. Dia memang semula jadi macam tu. Nak macam mana? Siang ke dia. Jika makmum ada masa yang luas, makmum tu masanya cukup untuk baca Fatihah, maknanya dia ni bukan masbuk lah, sebab dia ada masa yang untuk baca Fatihah, tetapi ia termasuk di dalam golongan pembaca yang lambat dari semula jadi lagi kan. Bismillah. Slownya baca. Lambat dia baca. Jika imam rukuk sebelum ia sempurna habiskan bacaan Fatihahnya, maka makmum ini tidak dikira muqassir. Makmum ni bukan orang cuai, tapi dia memang masalah dia dari semula jadi lagi, memang dia tak boleh nak baca laju. Dia memang slow. Dan masalah ini mengikut satu pendapat, ia diharuskan, dibolehkan memotong bacaan Fatihahnya. Maknanya dia skip Fatihahnya dan terus rukuk bersama imam, seperti masalah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah serta imamnya, melainkan sebahagiannya. Jadi orang ni asal dia bukan masbuk, dia ni muafiq, tapi sebabkan masalah dia ni, dia jadi masbuk. Faham? Jadi bila imam rukuk, dia baca takat mana dia mampu je lah. Sebab slow sangat. Baru bismi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam tu hukum dia. Tapi ni istimewa lah. Bukan kita saja-saja boleh buat. Ni yang betul-betul lah, orang ni memang jenis macam tu. Baik. Macam mana? Akan tetapi mengikut kaul pendapat yang asah. Tapi tadi pendapat yang kurang asah. Sahih tapi kurang asah. Maknanya ada dua pendapat. Dua pendapat tu sahih, tapi pendapat ni lagi sahih.
iaitu seperti tersebut di dalam Kitabul Raudah dan lainnya, bahawa makmum itu hendaklah habiskan Fatihahnya. Ni pendapat yang lebih kuat, dia tetap kena habiskan Fatihahnya. Dan takaluf, takaluf ni maknanya dia ketinggalan dengan imam. Boleh dia, imam jalan dulu tak apa, terbelakang ia daripada imamnya, diberi keuzuran. Apa makna uzur? Jangan sampai lebih daripada 2 rukun fi'li yang panjang. Maknanya jangan lebih daripada sujud, bukan rukun fi'li yang panjang, maaf, 3 rukun fi'li yang panjang. 3 rukun fi'li yang panjang mana? Rukuk rukun pendek, i'tidal rukun panjang 1, sujud silap, rukuk rukun panjang 1, i'tidal rukun pendek, sujud rukun panjang. Dah 2 dah. Duduk antara 2 sujud rukun pendek, sujud sekali lagi. Tu maksud 3 rukun panjang. Jangan lebih daripada ni. Maknanya imam dalam sujud kedua dia dah turun rukuk, dia kejar balik imam. Dia kejar balik imam, tak apa, dia dikira sah semayangnya, dan rakaatnya pun tak ada masalah. Tetapi kalau imam sudah angkat kepalanya daripada sujud yang kedua, kalau dia tak niat mufaraqah, batal semayang. Okey? Itu maksud uzur. Diberi keuzuran tu maksudnya begitu. 28. Imam membaca cepat dan makmum membaca lambat pula dah. Tersebut di dalam Kitabul Minhaj. Jika imam membaca cepat dan rukuk ia sebelum makmum menghabiskan bacaan Fatihahnya, maka terdapat pada masalah ini 2 surah. Surah kalau ruminya salah eja, surah bukan surah Quran tu. Surah ni maknanya gambar. Surah dengan huruf sad sebenarnya. Betul tak yang Jawi, betul kan? Maknanya surah tu maksudnya gambaran. Gambaran ni maknanya 2 keadaan yang dia nak maksudkan. Ada 2 keadaan. Yang pertama, makmum membaca Fatihah secara tartil. Tartil ni bacaan kadar perlahan. Dia ada satu lagi laju namanya hadar. Yang ni baca pelan. Pelan macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia makmum. Kalau imam baca macam tu tak apa. Sebab tu imam disunatkan baca berlagu-lagu, supaya imam jadi panjang. Makmum disunatkan baca hadar, baca laju. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu makmum baca. Ni imam baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Makmum pula bismillahirrahmanirrahim. Siap geleng-geleng kepala. Ini contoh maksud sini. Maka apa jadi? Tetapi kalau ia membaca secara cepat, kalau makna takdir kata kalau dia baca cepat, nescaya boleh menghabiskan bacaannya Fatihah tu. Maka maksudnya sini dia masbuk ke muafiq? Dia muafiq. Sebab sepatutnya dia boleh habiskan baca Fatihah, cuma dia pergi baca pelan. Dia buat baca tu lambat-lambat. Kalau dia baca cepat, sempat habis sebenarnya. Maksudnya macam tu. Maka imam pun rukuk sebelum ia menghabiskan bacaannya. Ni dia baru cerita keadaannya, belum jawab lagi. Lepas tu keadaan kedua pula. Makmum membaca Fatihah lambat dari semula jadi. Ni yang tadi itulah, dia lambat. Semula jadi, asal kejadian. Maka kedua-dua surah ini hendaklah makmum habiskan bacaan Fatihahnya. Kerana kalau kita katakan makmum itu boleh memotong bacaan Fatihahnya dan terus rukuk bersama imam, nescaya membawa makmum itu tertinggal daripada membaca Fatihahnya pada semua rakaat sembahyangnya. Jadi jawapan dia, Syekh Imam Ibn Imad ni kata, dia tetap kena habiskan Fatihahnya. Sama ada dia baca lambat tu dengan sebab semula jadi, atau dia baca Fatihah tu memang dia sengaja baca lambat, imam baca cepat, maka dia tetap kena habiskan Fatihahnya. Kerana kalau kita tak kata begitu, habislah tiap-tiap rakaat semua dia skip je Fatihah, sebab dia memang baca lambatnya tu. Kata imam ni. Jadi dia kata begitu. Dan cepat bacaan imamnya, maka wajiblah bahawa makmum itu takaluf. Takaluf macam maksud tadilah, imam jalan dulu, dia lambat belakang daripada imamnya pada tiap-tiap rakaat. Jadi tiap-tiap rakaat dia jadi lambat turun, imam jalan dulu, tak apa, untuk menghabiskan bacaan Fatihahnya. Sebab dia kena habiskan Fatihahnya juga. Sebab apa dia kena habiskan bacaan Fatihah dia? Sebab dia bukan masbuk. Tu beza dia, sebab dia muafiq. Dan apabila selesai ia daripada membaca Fatihah, bila dia dah selesai,
hendaklah ia rukuk dengan sendirinya. Dia pun rukuk, iktidal dan sujud hingga ia mendapat imam di mana sahaja ada ia. Kemudian dia kejar imam dekat mana yang dia dapatlah. Janji jangan lebih. Jangan lebih. Kalau dalam masalah ni sebab ni dia dapat dan masalah seperti ini disebut kedua hukmiyah, ikutan pada hukum dan beri keuzan. Nampak? Dia kata dan masalah seperti ini disebut nama dia kedua hukmiyah. Apa maksud kedua hukmiyah? Kedua tu maknanya ikutan. Hukmiyah tu hukum. Maknanya pada sisi zahir dia nampak macam tak ikut imam, tapi sebenarnya dia ikut imam dari segi hukum. Hukum dia masih lagi ikut imam. Walaupun rupanya dah jauh lah dia dengan imam. Imam dah mungkin dah duduk antara dua sujud, dia baru rukuk. Dari rupa memang nampak macam tak ikut, tapi dari segi hukum sebenarnya dia ikut. Dan diberi keuzuran kepada makmum terbelakang dari imamnya untuk menghabiskan Fatihahnya dengan 5 rukun yang panjang. Ini istimewa sikit. Kalau sebelum-sebelum ni dia diberi uzur 3 rukun panjang. Maknanya sebelum angkat kepala, sujud yang kedua. Kalau 5 rukun, macam mana kira pula? Rukuk 1, rukun panjang. Iktidal tak kira, rukun pendek. Sujud pertama 2, rukun panjang. Duduk antara 2 sujud, rukun pendek. Sujud kedua 3, rukun panjang. Lepas tu naik berdiri 4, rukun panjang. Sebab qiyam pun rukun panjang. Lepas tu rukuk sekali lagi, rukun panjang yang kelima. Maknanya dia ni tadi ni dia baca Fatihah, dia kena habiskan Fatihah dia sebab dia baca lambat tadi. Dia tetap kena habiskan bacakan Fatihah dia walaupun imam dah naik rakaat seterusnya. Jadi lepas tu dia kena kejar cepat. Sebelum walaupun imam dah rukuk rakaat yang seterusnya, tapi jangan sampai imam angkat kepala rakaat yang seterusnya. Boleh faham? Tapi taklah sampai tahap macam tu, lembab sangat baca begitu. Kejarlah cepat-cepat kan. Bila nak kejar, maka sikitlah bacaan tasbih. Jangan subhana rabbiyal a'la. Nak baca juga tasbih. Jadi tak payah baca tasbih lah. Sekadar tamakninah sebab nak kejar imam. Gitu. Boleh tak? Tahiyat awal rukun panjang ke rukun pendek? Tahiyat awal rukun pendek. Jadi dia tak masuk dalam 5 tu. Boleh faham? Baik. Mana dia tadi? Hilang. 29. Masalah sikit lagi nak habis dah. Masalah kesesakan yang mengganggukan pada sembahyang Jumaat atau yang lain. Okey, ini masalah jarang-jarang berlaku tapi boleh berlaku. Masalah kesesakan yang mengganggukan pada sembahyang Jumaat atau yang lain. Maksudnya yang lain tu sembahyang fardu yang lain. Apa dia? Surah masalah ini, surah maknanya gambaran. Gambaran masalah ini ialah makmum yang masbuk. Makmum ni masbuk mendapat imam sedang rukuk. Imam tengah rukuk pada rakaat yang pertama. Atau ni maksudnya gambaran lain pula. Ia makmum mendapat sedikit masa bersama imam, masa berdiri, dan ia sempat membaca padanya sebahagian daripada Fatihah, tak kira tang mana ayat pun, tapi dia dapat baca sikit. Kemudian ia rukuk bersama imam dan iktidal ia, kemudian berlaku kesesakan. Okey. Kemudian berlaku kesesakan pada apa? Pada sujud. Maka ia tidak dapat menyelesaikan sujudnya kerana kesesakan. Masuk kesesakan di sini, dia tak boleh nak sujud. Dia contoh di sini kalau dalam syarahnya, semayang tu konon mungkinlah semayang tu orangnya ramai, jadi sempit. Lepas tu bila dia nak dia rukuk lepas, tidak lepas, bila nak sujud kat depan tu ada punggung orang. Takkan dia nak sujud atas punggung kawan tu. Sebab kena faham pula, syarat sah sujud, punggung mesti lebih tinggi daripada kepala. Jadi kalau dia sujud atas badan kawan tu, punggung dia bawah lagi, sujud dikira tak sah. Takkan dia nak angkat punggung gini tonggeng gitu. Tak boleh juga. Sebab sujud mesti ke lantai kan? Jadi dia tak ada ruang nak sujud. Jadi dia kena tangguh sujud. Dia pun iktidal tu dia diam. Tu maksud kesesakan. Maka dia pun tunggulah hingga imam rukuk pada rakaat yang kedua. Imam jalan macam biasa, dia yang sangkut, dia duduk situ. Imam, jadi dia berdiri, orang lain dah turun dulu, jadi dia tak boleh nak turun. Ada orang kat depan dia. Imam pun duduk antara dua sujud, dia tak boleh turun lagi. Lepas tu orang lain pun semua sujud, imam pun sujud. Lepas tu imam pun bangun, jemaah lain semua bangun. Baru dia ada ruang untuk sujud. Maka masa tu baru dia sujud. Masa tu baru dia sujud.
Maknanya dia tertinggal lambat dengan jemaah. Kemudian pula sampailah imam rukuk pada rakaat kedua. Katakanlah dia pun dah sujud, duduk dia nak kejar balik imam. Bila dia bangkit, bangun saja berdiri, imam pun turun rukuk rakaat kedua. Jadi dia tak sempat baca Fatihah ni. Maka hendaklah ia makmum terus rukuk sertanya imam. Faham? Jadi dia kena terus ikut imam rukuk. Jangan baca Fatihah. Dan gugurlah wajib membaca Fatihah daripadanya. Demikian juga jika makmum dapat membaca sebahagian daripada Fatihah ataupun dia baca sebahagian kalau dia sempat. Dan kemudian imam pun rukuk, maka hendaklah ia putuskan berhenti daripada membaca Fatihahnya dan terus rukuk mengikut imamnya. Masalah ni jarang-jarang berlaku, tapi mungkin boleh berlaku kalau kita pergi perhimpunan ke apa, orang sesak ramai, semayang rapat-rapat. Kena tengoklah. Ini kaedah dia nak kena buat. Kalau di Mekah selalu berlaku macam ni. Selalunya semayang di dalam kawasan Raudah. Dia Raudah ni dia tutup dengan pagar. Kita kumpul ramai-ramai situ tunggu. Dia buka je orang berlari. Kan? Macam lepas kandang. Buka je tu, berebut lari tu. Ada yang tergolek pun ada. Sebab nak dapat tempat nak semayang di Raudah tu. Jadi bila kadang-kadang dah dapat tempat, Ana tengok, alhamdulillah dapat dekat dengan makan Nabi, dekat dah. Mau nak tengok orang masuk di depan dah. Asal kau. Macam mana aku nak semayang di depan ni? Kan? Jadi rapat-rapatnya tu. Jadi masa berdiri kita boleh berdiri. Kita boleh angkat kiam, dia baca apa semua. Rukuk mungkin boleh lagi lah, kita tolak dia ke depan ini, kita rukuk ini. Yang tidak boleh. Nak sujud tak lepas. Sujud kena cium kaki dia lagi. Kan masuk bawah perut dia macam ni pula. Nak angkat dia tu balik. Tak macam mana kan? Tak boleh. Jadi waktu tu pakai seperti mana yang Tok Syekh kita ni ajar. Itu maksud dia. Dapat gambaran. Dan kita dapati makmum pada surah ini, surah gambaran ini, seperti orang masbuk. Maka dia ni sebenarnya tak masbuk, tapi jadi masbuk dengan sebab benda ni. Dan dengan ini difahamkan bahawa rakaat masbuk itu tidaklah terhenti pada rakaat pertama sahaja. Bahkan kadang-kadang berlaku pada rakaat kedua, yang ketiga atau yang keempat. Maksudnya sini, jadi fahamlah kita, sebenarnya masbuk bukan hanya pada rakaat pertama, boleh berlaku pada rakaat kedua, ketiga dan keempat, dia kata. Dan tidak tasawur, tidak terlupa atau tak tergambar. Bukan terlupa tu sebenarnya. Tidak terrupa, bukan lupa. Tidak terrupa atau tergambar pada akal bahawa berlakunya masbuk pada 2 rakaat berturut-turut, melainkan pada masalah ini juga, masalah 29. Dia nak maksudkan asalnya ulama pun tak terfikir boleh berlaku masbuk pada rakaat yang lain. Tapi bila dikaji inilah tugas ulama. Dia kaji. Bila kaji baru nampak rupanya boleh terjadi masbuk pada rakaat kedua, 3 dan 4. Bila? Macam masalah 29 ini. Boleh faham tak? Okey, baik. Kemudian tambahan sikit. Makna lain juga bagi kesesakan, bukan semestinya dia tak boleh sujud tu disebabkan ada orang kat depan, ataupun dia lambat naik pada rakaat seterusnya dengan sebab berlaku uzur padanya. Contoh orang tua-tua, dia nak bangun tu lambat. Nak bangun krem pula kaki. Duduk diam jap. Dia nak bangun. Kan? Bila dia dapat je bangun, alhamdulillah dah bangun dah. Bila dia bangun ni, Allahu Akbar, imam rukuk, sudah. Maka orang ni termasuk dalam kes ni juga. Maka dia terus turun rukuk. Maka dia dianggap masbuk. Faham? Okey? Jadi keadaannya begitu. Tapi yang uzur yang dibenarkan syarak lah. Kalau saja buat lepak, tak apa. Nanti bangkit-bangkit, imam dah rukuk, tak payah baca Fatihah, lepak dulu lah. Itu tak boleh. Itu tidak dengan uzur. Boleh tak? 30. Tak habis dah. Masalah kesesakan di dalam semayang zuhur dan lainnya menyebabkan makmum tertinggal daripada membaca Fatihah pada keempat-empat rakaat. Ini cerita ni lebih kurang cerita tadi. Sekiranya berlaku kesesakan pada sembahyang zuhur atau lainnya yang boleh menyebabkan makmum tertinggal jauh daripada imamnya daripada menyempurnakan sujud di dalam keempat-empat rakaat, dan dibolehkan ia meninggalkan daripada membaca Fatihah pada semua rakaat itu dan sah semayang ni. Macam anda sebut tadilah. Maknanya dia bangun tu lambat menyebabkan imam dah rukuk pula. Bangun lambat tu sebab yang dibenarkan syarak, maka dia terus turun rukuk ikut imam walaupun 4 rakaat dia tak baca Fatihah. Sampai 4 sekali dia tak baca Fatihah, maka sah juga semayangnya.
Dan tidak ada bagi kita masalah semayang yang boleh makmum meninggalkan bacaan Fatihah semua rakaat, melainkan pada satu masalah ini sahaja. Dia kata masalah lain tak jadi macam ni. Masalah yang ini je akan jadi macam ni. Maksudnya masalah ni masalah yang istimewa lah. Kemudian dia buat contoh. Dia kata dan surahnya seperti berikut. Dia buat gambaran. Mendapat makmum akan imam sedang rukuk. Okey, makmum masuk. Jadi makmum masuk, imam sedang rukuk. Maknanya makmum ni apa? Masbuk. Okey, pada rakaat yang pertama dalam sembahyang zuhur. Kemudian ia pun terus rukuk dan i'tidal serta imam itu. Kemudian berlaku kesesakan. Kesesakan tadilah masalah dia tak boleh nak sempurnakan sujud. Ada apa-apa masalah lah, tak kira lah, menyebabkan dia jadi tertangguh, lambat. Imam bergerak dah, dia tak ikut lagi. Dan tidak ada tempat ia hendak sujud, menyebabkan dia tak boleh nak sujud ke macam mana ke. Sehingga hampir selesai imam daripada membaca Fatihah pada rakaat yang kedua. Imam dah naik rakaat kedua, dah siap baca Fatihah dah. Dia duduk bawah lagi tu. Dan sebaik sahaja ia makmum bangun pada rakaat yang kedua, dia pun dah naik rakaat kedua, imam pun rukuk. Dan ia pun rukuk sertanya. Dan dia pun ikut imam rukuk dan i'tidal. Kemudian berlaku pula kesesakan hingga tidak ada tempat ia hendak sujud, maka memperbuat ia seperti mana rakaat pertama juga. Dan rakaat kedua pun jadi macam tu lagi. Maka sebaik saja ia bangun pada rakaat ketiga, imam i'tidal. Cerita ni dia berulang. Kemudian berlaku kesesakan lagi dan yang rakaat ketiga sampai rakaat keempat. Dia nak cerita macam tu. Dan sebaik saja angkat kepalanya dan bangun, maka imam rukuk dan ia pun rukuk sertanya juga. Dan gugurlah baca Fatihah makmum itu pada keempat-empat rakaat itu. Nak ceritanya yang itulah. Tapi dia cerita satu-satu nak bagi kita faham. Jadi sampai empat rakaat dia tak dan baca Fatihah dengan sebab masalah tadi, maka dimaaf. Dan demikianlah pada semayang yang 2 rakaat dan yang 3 rakaat. Ini dia buat contoh zuhur. Jadi maghrib pun macam ni, subuh pun macam ni. Kalau berlaku masalah ni. Boleh faham tak? Baik. Yang ni susah sikit, 31-32 ni. Makmum tidak sempat membaca Fatihah. Okey, makmum tak sempat baca Fatihah, maknanya makmum ni masbuk. Kerana berbimbang. Okey, berbimbang maksudnya sibuk. Sebab makmum tu sibuk membaca doa iftitah dan ta'awuz. Kena diingatkan, bila kita masbuk, jangan sibuk baca doa iftitah dengan ta'awuz. Sebab kita tahu kita ni dah lambat. Bila dah lambat, ambil yang wajib je. Apa wajib? Fatihah. Terus masuk bismillahirrahmanirrahim. Tak digigatai. Dia masuk-masuk dah lah tahu dia masbuk. Dia masuk-masuk Allahu akbaru kabira walhamdulillah. Dia nak baca doa iftitah dulu. Maka apa jadi? Makmum yang masbuk, jika ia ada masa yang boleh mencukupi untuk membaca Fatihah, patutnya dia dan walaupun dia masuk lambat, tapi dia dan juga baca Fatihah walaupun mungkin tak habis. Tetapi dia pergi sibuk. Ia berbimbang daripadanya dengan membaca doa iftitah dan ta'awuz. Dia pergi sibuk baca doa iftitah, membaca auzubillah. Dia buat contoh sini. Dan ia yakin sekiranya ia membaca doa iftitah dan ta'awuz, tentu sekali ia tidak dapat menghabiskan Fatihahnya. Dan dia yakin pula kalau dia baca auzubillah dengan doa iftitah, dia tahu Fatihahnya takkan habis, maka ia dianggap muqassir. Maknanya orang ni cuai. Maka ia tidak boleh diberikan keuzuran. Dia tak dapat keuzuran pada takhalluf. Maksudnya pada tahun dia tak boleh lambat daripada imam. Terbelakang daripada imam. Dia tak boleh. Dengan 3 rukun yang panjang. Tak boleh lebih daripada 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang maknanya sampai sujud yang ke-2. Bahkan wajib ia menghabiskan Fatihahnya. Dalam masa yang sama, dia wajib menghabiskan Fatihahnya dan mendapati imam di dalam rukuk kalau dia mampu. Dia tetap cepat-cepat kena habiskan Fatihah, kemudian dia kena masuk dalam rukuk bersama imam. Dan kalau tidak, kalau dia tak dapat rukuk bersama imam, luputlah rakaat itu. Maksudnya imam dah angkat kepala i'tidal, sedangkan Fatihah dia tak habis lagi, maka rakaat itu tak dikira. Tapi semayang ni tak batal lagi. Kemudian dia kata, dan pada batal semayang itu ada 2 wajah pendapat. Dan kalau batal jadi macam mana pula? Kalau batal, tadi jawapan yang atas tak batal. Tapi kalau batal gini. Mengikut wajah yang asah, lebih sahih, tidak batal semayangnya. Asalnya tak batal semayang. Tapi kalau yang batal macam mana? Jika sekiranya ia sempat mendapati imam dalam i'tidal. Maksudnya tak batal ni kalau dia sempat mendapati imam dalam i'tidal. Maksudnya macam ni. Dia masbuk, lepas tu pergi gatai baca doa iftitah pun semua.
Dan baru Allahu Akbaru kabira, imam pun Allahu Akbar. Duduklah. Dia kata, alamak Fatihah aku tak sempat ni. Maka dia tak boleh teruskan baca doa iftitah ni, dia kena kejar baca Fatihah ni cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tiba-tiba imam iktidal, sami Allahu liman hamidah. Maka rakaat tu tak terpakai. Bila tak terpakai, tapi solat tak batal lagi. Habis macam mana nak buat? Dia tetap kena habiskan Fatihahnya, kemudian dia terus masuk kepada imam. Maknanya tanpa rukuk. Habiskan masa waladhdallin, terus turun tangan, maknanya dia terus ikut imam dalam keadaan iktidal, tanpa rukuk. Dan rakaat tu tidak dikira. Jadi nanti dia kena ganti balik satu lagi rakaat. Tu maksud dia. Dan jika tidak sempat mendapati imamnya di dalam iktidal, nescaya batallah sembahyang. Tapi kalau imam dah turun sujud, dia tak masuk lagi, batal. Okey. Itu. Boleh nak? Itu baru batal. Asal tadi tak batal lagi. 32. Yang ni dia menguraikan kes tadi tetapi lebih terperinci. Makmum yang berbimbang dengan membaca doa iftitah dan ta'awuz dengan sangkanya yang kuat ia boleh menghabiskan Fatihahnya. Okey, baik. Tadi tanpa sangkaan, dia main hentam je. Dia masuk-masuk terus baca doa iftitah. Adapun masalah 32 ni, dia masuk, dia sangkaan dia kuat, imam ni akan baca panjang. Contohnya imam baca surah Sajadah pagi subuh. Dia masuk tu dah lambat. Imam dah habis Fatihah dah masuk tu. Masa tu dia masuk dah lambat dah, dia tahu lambat. Tapi dia tahu imam ni baca panjang. Jadi masa tu panjang lagi. Kalau aku baca Fatihah saja, rugilah sebab Fatihah je. Jadi aku nak baca semua. Nak baca daripada doa iftitah, auzubillah dengan Fatihah. Sebab dia sangka dia boleh habiskan tiga-tiga. Macam tu. Ini sangkaan dia. Makmum yang masbuk yang berbimbang dengan membaca doa iftitah dan ta'awuz dan pada sangkanya yang kuat, dia sangkaan kuat sebab dia kenal imam tu. Dia tahu imam tu baca memang panjang, bahawa ia boleh menghabiskan bacaan Fatihahnya. Dia yakin Fatihahnya boleh habis lepas daripada selesai membaca keduanya. Keduanya mana? Doa iftitah dan ta'awuz tu. Sebelum imam rukuk. Dia yakin dia boleh habiskan tiga-tiga sebelum imam rukuk. Maka hukumnya terdapat tiga wajah. Hukumnya terdapat tiga pendapat. Okey, baik. Ini penerangan. Tiga pendapat ni yang nak pakai yang ketiga. 1 dan 2 tak pakai. Cuma diletak dalam kitab sebagai makluman tambahan sahaja. Yang kita nak pakai, yang muktamadnya ialah pendapat yang ketiga. Tapi kita baca jugalah pendapat 1 dan 2. Pendapat yang pertama, hendaklah ia makmum sempurnakan menghabiskan Fatihahnya. Takdir cerita ni, dia yakin Fatihahnya boleh habis. Dengan dia baca doa iftitah dan auzubillah dan Fatihah, dia boleh habis. Dia yakin sebab dia tahu imam akan baca panjang. Rupa-rupanya pendek imam baca. Sebab imam sangkut ayat. Tak jumpa, makmum belakang pun tak erti nak sambung. Imam berkata, Allahu Akbar. Malah aku dah. Imam pun pergi rukuk. Dia ingat imam akan baca panjang lagi. Rukuk dah. Maknanya dia tak sempat. Tapi asal dia sangka sempat. Faham? Rupa-rupanya tak sempat. Maka pendapat yang pertama kata, hendaklah ia makmum sempurnakan menghabiskan Fatihah. Maka wajib dihabiskan juga Fatihahnya. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah, ni pendapat kedua, hendaklah ia terus rukuk mengikut imamnya. Jadi dia tak payah baca Fatihah, terus rukuk ikut imam. Dan gugurlah bacaan Fatihah daripadanya. Maka tak perlu baca Fatihah. Demikianlah dinaskan di dalam Kitabul Imla. Ini seperti mana disebut dalam kitab Imla. Walaupun begini, pendapat ni tak dipakai sebab sudah dimansuhkan. Boleh faham tak? Yang nak pakai pendapat ketiga. Apa dia? Hendaklah ia membaca daripada Fatihah sekadar apa yang telah ia membaca daripada doa iftitah dan ta'awuz. Maksudnya macam mana? Dia masuk, lepas tu dia pergi baca doa iftitah dulu. Allahu Akbaru kabira. Imam pun rukuk. Allahu Akbar. Maka dia kena baca Fatihah tu kadar sampai Allahu Akbaru kabira. Agak-agak istihad sendiri. Allahu Akbaru kabira ni panjang mana? Allahu Akbaru kabira setara dengan kalau dibaca Fatihah setara dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim contoh. Jadi maka dia kena baca Fatihah kadar macam dia baca doa iftitah tadi. Sebab dia dah tersilap. Maka dia kira berhutang, ganti. Dia pun Allahu Akbar, lepas tu Allahu Akbaru kabira, imam pun rukuk, Allahu Akbar, Allah silap, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca terus macam tu. Tapi janganlah sebut silap tu, jangan dalam ni silap pula. Sebut silap batal lah.
Silap tu dalam hati je. Nah. Jadi kena kadar. Ikutlah, kalau dia kadar panjang, lama pula tu. Sampai wama ana minal musyrikin, syok sendiri je. Tak tahu imam rukuk alamak. Jadi dia kena kejar setakat yang sampai wama ana minal musyrikin tu. Agak-agak kalau sampai wama ana minal musyrikin tu sampai mana? Sampai ya kana budu ya kana stain. Kena kejar sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya kana budu ya kana stain. Allahu akbar. Macam tu. Faham? Okey. Dia kena kejar balik sebab kecuaian dia tadi tu. Walaupun tak baca habis lah, ikut kadar yang mana dia baca doa iftitah dengan ta'awuz tu. Dan mengikut pendapat ini, jika bacaan doa iftitah dan ta'awuz lebih panjang daripada Fatihah, maka tidaklah memadai melainkan membaca Fatihah semuanya. Tapi kalau dia baca iftitah dengan ta'awuz tu panjang daripada ayat Fatihah lagi, ataupun dia baca habis, memang dan dia habis, sampailah salah sekali wa ana minal muslimin, lepas tu a'udzubillahi syaitan, Allahu akbar, maka dia ni kena baca Fatihah sampai habis. Sebab kadar kecuaian ni dah nak habis dah masa doa iftitah tadi tu. Dah habis dah doa iftitah pun, maka Fatihah pun kena habis lah, ganti balik. Kena baca Fatihah semuanya, kerana dikira taksirnya, cuainya dengan bimbangnya itu, dengan sibuknya itu. Dan pendapat yang ketiga ini ialah yang lebih asah. Maknanya daripada tiga-tiga pendapat, yang dipakai pendapat yang ketiga, iaitu pendapat Abu Zaid Al-Mawazi, dan pendapat ini disahkan oleh Al-Qafal. Baik. Kemudian ni penerangan dia lebih lanjut. Imam Nawawi telah menjelaskan di dalam Syarhul Muhazzab dengan luas lagi katanya. Maka jika kita katakan wajib atasnya makmum menghabiskan bacaan Fatihah, kalau kita kata makmum kena habiskan bacaan Fatihah, maka takaluf untuk bacaannya itu adalah takaluf dengan uzur. Maksudnya dia kena biarkan imam jalan dulu, dia tetap kena habiskan bacaan Fatihah. Dan takaluf itu pakai takaluf mana? Takaluf uzur. Takaluf uzur ni yang mana? Tak boleh lebih daripada 3 rukun fi'li yang panjang. Yang ni sujud kedua. Itu. Maka hendaklah ia mengikuti di belakang imam menurut peraturan sembahyangnya sendiri. Maksud menurut peraturan sembahyangnya sendiri, lepas dia dah habis baca Fatihah, dia gerak dia sendiri, tak payah terus ikut imam. Maknanya dia rukuk dulu, dia i'tidal dulu. Berbeza dengan yang masalah 31. Masalah 31, Syekh tak kata pun mengikut peraturan sendiri, tapi katanya mengikut peraturan imam. Bila sebut mengikut peraturan imam, tang mana imam ada masa tu kena masuk terus. Maknanya imam i'tidal, dia dalam Fatihah dia tinggalkan rukuk terus masuk i'tidal, sebab dia kena terus ikut imam. Berbeza dengan yang ini. Yang ini dia kena ikut dia sendiri dulu, tapi hukum tetap ikut imam. Perbuatannya tu dia kena selesaikan perbuatannya dengan rukuk. Jadilah dia kata mengikut menurut peraturan sembahyang sendiri, iaitu menyempurnakan bacaan Fatihahnya, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud hingga ia mendapat imam. Dan diberi ia keuzuran pada takaluf dari imam dengan 3 rukun yang panjang, dan dikira ia mendapat rakaat itu, dan rakaatnya sah, sembahyang sah, dia kena kejar balik imam. Okey. Ni cerita dia. Okey, boleh. Bersalahan jika ia makmum tidak menyempurnakan bacaan Fatihah. Kalau dia tak sempurnakan bacaan Fatihah, bahkan ia rukuk dengan sengaja, kemudian dia pergi rukuk. Ni contoh lain pula. Dia Fatihah tak dah habis lagi baca, lepas tu dia pergi rukuk dengan sengaja, padahal ia mengetahui batallah sembahyangnya. Dia tahu kalau dia rukuk batal sembahyang. Memang jadi batal lah, kerana ia meninggalkan bacaan Fatihah dengan sengaja. Jadi tak boleh rukuk terus, nanti batal. Bersalahan jika kita katakan wajib ia makmum rukuk. Ini bersalahan ni maksud ni dia ikut pendapat nombor 2 tadi. Kalau kita kata wajib makmum tu rukuk, maka rukuk ia serta imam nescaya gugurlah daripadanya bacaan Fatihah. Kalau dia rukuk, maka Fatihah tu gugur dan dikira baginya mendapat rakaat, dan rakaat itu dikira. Maka kalau ia makmum berbimbang dengan menyempurnakan bacaan Fatihah selepas imam, kalau ia makmum berbimbang dengan menyempurnakan bacaan Fatihah, maknanya makmum sibuk baca Fatihah selepas imam dah rukuk, maka adalah ia melakukan takaluf dengan ketiadaan uzur. Kalau dia nak pakai pendapat yang kedua, maknanya
dia baca Fatihah dulu, lepas tu biarkan imam rukuk, sedangkan sepatutnya dia kena rukuk tapi dia tak nak rukuk, maka dia takaluf tu takaluf tiada uzur. Tiada uzur artinya tak boleh lebih, tak boleh dua rukun fi'li. Faham? Tu dengan tiada uzur. Kalau uzur baru 3. Kena pandai beza uzur dan tak uzur. Maka jika ia didahuluinya oleh imam dengan rukuk, jika ia didahuluinya oleh imam dengan rukuk, imam rukuk dulu dan terus ia membaca Fatihah, kemudian mendapat ia akan imamnya di dalam i'tidal, maka ia makmum tidak mendapat rakaat itu. Okey, baik. Katakanlah dia rukuk, dia semayang lambat masuk tadi tu, lepas tu dia sibuk baca benda-benda lain dulu, lepas tu baru nak kelang kabut baca Fatihah, imam dah rukuk, dia tak turun lagi, imam dah i'tidal, dia pun habiskan Fatihah, terus dia masuk i'tidal, maknanya tanpa rukuk. Dia dikira tidak mendapat rakaat itu. Mana rakaat itu tidak dikira, kerana ia tidak mengikutnya pada kebanyakannya. Kerana dia tak ikut imam daripada mula lagi, rukuk tu semua dia tak ikut. Jadi rakaat itu sudah tidak dikira. Demikianlah ditasrihkan, dijelaskan dengannya oleh Imam Haramain dan Ashab. Dan adakah batal sembahyangnya apabila kita katakan mengikut pendapat mazhab bahawa takaluf dengan satu rukun itu tidak membatalkan sembahyang? Maka pada masalah ini ada dua wajah pendapat yang diceritakan oleh Imam Haramain dan para ulama yang lainnya, dan yang terlebih asah di antara dua wajah itu ialah tidak batal sembahyangnya seperti mana makmum yang bukan masbuk, manakala wajah yang kedua pula ialah batal sembahyangnya. Ini khilaf, kerana ia tinggal ikutan imam pada perkara yang membawa luputkan rakaat dengannya, maka adalah perbuatan itu seperti takaluf dengan satu rakaat. Maka jika kita berkata batal sembahyangnya itu, nescaya wajiblah ia memulakan sembahyangnya semula, dan haram hukumnya ia meneruskannya serta ia mengetahui dengan batalnya sembahyang itu. Baik. Sebenarnya perkara ini tak berapa nak penting. Sebab tak nak baca laju je. Sebab ini huraian untuk pendapat yang kedua ni. Kita dah kata dah pendapat kedua ni kita tak nak pakai. Dia cuma ceritakan aja hukum ni. Jadi berselirat jadi pening. Kita pun nak cepat je. Jadi ini baru masuk huraian bagi pendapat yang ketiga. Ni dia kata ni. Jika kita berkata tidak batal, maka berkata al-imam, ia tidak sayugia rukuk kerana rukuk itu tidak dikira baginya. Jadi pendapat yang ketiga ni, kita pakai pendapat yang ketiga ni, makmum ni dia masuk dalam lambat. Lepas tu dia baca ta'awuz, doa iftitah semua tu dia baca sebab dia sangka imam akan lama. Tapi rupa-rupanya imam tak lama. Maka dia ni terus cepat-cepat menghabiskan bacaan Fatihahnya atau ikut kadar takat mana yang dia dah baca, dan dia ganti balik. Kalau semualah dia baca, kemudian sebolehnya dia dapat rukuk bersama imam. Tapi kalau dia tak dapat rukuk bersama imam, imam dah i'tidal, maka macam tadi juga, dia terus turunkan tangan dia dan dia masuk dalam i'tidal imam. Maknanya dia skip rukuk, dia tak payah rukuk, dan rukuk rakaat tu tidak dikira baginya. Sebab tu dia kata tidak sayugia rukuk, maknanya dia tak perlu rukuk kerana rukuk itu tidak dikira baginya. Tetapi hendaklah ia terus turun sujud, maksudnya terus masuk dalam i'tidal, imam pun sujud, dia pun sujud serta imam, dan jadilah ia seolah-olahnya sekarang baru mendapati imam, seolah-olah dia macam baru masuk dengan imam masa tu, dan rakaat itu tidak dikira baginya. Demikianlah penjelasannya di dalam syarah Al-Muhazzab. Boleh? Kita sambung esok nombor 33. Boleh faham? Gitu. Jadi persoalan yang last kali tu, bagi orang yang masuk lambat kemudian dia pergi baca benda lain dulu, dia tak baca Fatihah, itulah kes dia. Jadi antara kesimpulannya begini, kalau kita rasa benda ni susah sangat, maka janganlah kita masuk lambat dalam jemaah. Sebab dia masalah akan berlaku bila masuk lambat. Tapi kalau kita jemaah sama dengan imam dari awal, tak ada apa-apa masalah, kita ikut je. Tapi bila masuk masbuk, tu dia pecah banyak lah. Dan masalah tu boleh menyebabkan semayang batal. Semayang batal, tapi kita tak tahu rupanya batal. Kita semayang dan tak qada, mati esok hutang. Ni masalahnya. Baru sekarang pun kita mengaji, baru kita tahu, macam tu rupanya.
Oh selama ni aku silap lah. Selama silap tu kena ganti balik lah qada. Sebab semayang tu tak dikira. Kalau ada lah kita terbuat silap benda-benda yang disebut dalam kitab ni dulu, kan? Sebab sekarang ni baru kita pun mengaji juga, baru kita tahu juga. Jadi kita kena berbetulkan balik. Tapi kalau payah nak faham lah ustaz, kan? Pening. Kalau pening, kan? Datang awal semayang tu solution dia. Kalau terlambat juga, jangan masuk masa imam berdiri. Sebab nanti banyak cerita ni. Nak kena baca Fatihah dulu, sempat tak sempat apa semua. Jadi masuklah dalam sujud ke atau rukun fi'li yang lain. Bila masuk dalam sujud ke apa, dia tak ada perbalahan dalam soal nak baca Fatihah ke tak baca Fatihah, kan? Jadi kita tahu dah rakaat tu tak terpakai, kan? Jadi kita memang akan ganti satu rakaat lagi pun, sebab kita memang automatik kita masbuk dah. Itu lebih selamat kalau orang yang jahil lah, ataupun orang yang tidak faham atas dasar ilmu ni. Nah, itu pilihan jalan yang selamat. Antara ni lah. Tapi afdal masuk kat mana imam masuk. Imam tengah berdiri, masa tu kita masuk. Tapi kalau kita memang tak erti, takut nanti kalau masuk-masuk kita buat silap, buat benda lain dulu. Buat betul serban dulu ke. Imam dah sujud baru kita masuk sujud. Sebab kita takut nanti semayang kita boleh batal ni, sebab kitab sebut. Kita pergi masuk, pergi silap baca pula, kan batal, jadi lagi masalah lebih besar, kan? Jadi begitulah jalan ceritanya. Boleh nak? Tu. Nah, ini baru sikit ni, baru sesi yang kedua. Ada berapa lagi? 12 lagi. Itu pun dah macam-macam dah, macam-macam yang uzur lah, yang gagap lah pun ada. Banyak lagi bahas ni lah. Tak apalah. Jadi kita tangguh majlis kita untuk tawakuf dulu majlis kita ni untuk sesi ni, dan kita insya-Allah jika diizinkan Allah bertemu esok pagi insya-Allah pada pukul 8 pagi. Okey, boleh?